Oke, salam dan salam sejahtera. Kita tahu hari ini politik kita yang mana pihak pembangkang bermain dengan sentimen isu derita rakyat. Dan mereka juga cuba menyebarkan fakta-fakta yang tidak jelas, yang mana ini adalah satu perang saraf yang cuba mereka buat sebagai propaganda untuk melemahkan kerajaan yang terbentuk. Ini adalah satu sikap yang pada saya tidak bertanggungjawab. Dan kita tahu Perikatan Nasional yang ada hari ini, mereka bermain dengan sentimen ini hanya untuk segenggam kuasa demi mereka sendiri, bukan untuk rakyat. Dan kita tahu ini adalah satu propaganda yang pada saya juga sebagai rakyat lihat, satu pembohongan, penipuan besar kepada rakyat. Apa yang mereka kata adalah tidak jelas, yang mana mereka tidak laksanakan sewaktu mereka memerintah negara 33 bulan. Ini yang kita lihat, yang mana hari ini mereka bermain dengan sentimen isu rakyat derita. Kita tahu di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kita lihat bukti-buktinya. Yang mana kita lihat di sebelah ini, yaitu belanja Kabinet Muhyiddin naik sehingga lebih 30%. Anda fikir tak bahawa 30% itu melibatkan berapa ribu, berapa juta duit rakyat yang telah pun dibazirkan? Bayangkan Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin melebihi 70 orang menteri. Daripada 70 orang ini, dia telah pun naik kepada 30 lebih peratus, menunjukkan bahawa dalam setahun berjuta-juta hilang disebabkan oleh mereka-mereka yang menjadi menteri yang seperti tunggul kayu yang kita tahu tidak menjalankan amanah rakyat. Yang mana jawatan itu hanya untuk mereka mengaut kepentingan pribadi, yaitu kuasa dan juga wang ringgit duit rakyat yang dibazirkan. Ini adalah jelas yang kita tahu. Dan kita tahu juga bahawa mereka menuduh kerajaan yang ada hari ini berkenaan dengan isu derita rakyat. Tetapi dalam waktu yang sama apabila mereka memerintah, mereka lah yang menyakau duit rakyat begitu banyak. Maka kalau kita lihat pemimpin PAS yang berada dalam kerajaan, waktu itu mereka bergembira mendapat jawatan dan mereka bergembira dapat gaji besar. Itu adalah duit hasil rakyat yang sepatutnya mereka menjalankan amanah rakyat dengan mentadbir negara begitu baik. Tetapi hari ini mereka bermain dengan sentimen rakyat, padahal mereka gagal. Kita lihat kerajaan yang mereka kritik hari ini, kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengatakan bahawa kerajaan Madani, kita lihat di tepi ini, yang mana penjimatan dalam sebulan 100,000 hasil daripada beliau potong gaji menteri sebanyak 20%. Dan kita tahu Perdana Menteri kita juga tidak mengambil gaji. Kalau betul Tan Sri Muhyiddin Yassin ingat akan derita rakyat, kalau betul pemimpin PAS ingat derita rakyat, kenapa waktu mereka menjadi menteri tidak sepersen pun mereka potong gaji mereka untuk rakyat? Tetapi apa yang berlaku? Dengan idea yang terakhir, dengan idea yang popular adalah mengeluarkan duit ke BSP sehingga 3 kali. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri yang mengatakan bahawa ini kali terakhir. Kenapa apabila kerajaan yang ada hari ini, kamu orang mendesak rakyat untuk meminta duit itu lagi? Sedangkan itu memang betul duit rakyat. Tetapi kalau rakyat keluarkan duit itu semula, dalam 10 ke 15 tahun lagi, rakyat ini akan susah lagi. Jadi mana tanggungjawab yang nak dibuat oleh pihak pembangkang ini? Ini adalah perang saraf yang sedang giat aktif dibuat oleh pihak pembangkang. Kita lihat contoh yang mana dipersoalkan oleh rakyat. Berjalan kaki daripada Johor Bahru sehingga ke Istana Negara. Ini kerja gila. Boleh buat 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Jawapan yang dibagikan berbagai-bagai. Tidak pernah konsisten dengan satu jawapan yang betul. Dan kita lihat sampai di Istana Negara disambut. Akhirnya, apa manfaatnya kepada rakyat yang lain ni? Tak ada. Kita lihat, apabila hari ini ramai yang mendesak konon-konon untuk pengeluaran Kolonel BSP ini, apakah mereka-mereka ini benar-benar adalah mereka yang susah? Perkara-perkara seperti ini, kalau saya berada di kerajaan yang ada hari ini, mempunyai kuasa, saya panggil siasat semua mereka ini dulu. Apa sebenarnya kesusahan mereka ini? Satu persatu. Panggil polis, angkut ramai-ramai dulu, letak dalam satu tempat, letak dekat padang merebuk, siasat satu-satu, apa sebenarnya masalah mereka ini? Adakah mereka ini melakukan propaganda semata-mata? Ataupun mereka benar-benar susah?
Supaya kita tahu, supaya perkara ini tidak berlanjutan berlaku, yang mana permainan ini dibuat oleh pihak pembangkang demi mereka nak melemahkan kerajaan. Apabila kerajaan ini lemah, ekonomi kita lemah, kita akan terus berada di paras yang susah. Bukan mereka. Mereka dah pun berada dalam kerajaan selama 33 bulan. Mereka dah menyakau, mereka dah banyak gaji, mereka dah banyak allowance daripada hasil duit rakyat yang ada dalam akaun mereka hari ini. Mereka dah dapat pencen pun. Tetapi kita rakyat ni. Jadi hari ini, kita kalau mereka momokkan perkara ini dan akhirnya, kita boleh lihat, jika PRN yang berlaku di 6 buah negeri ini, mereka berjaya, kita akan susah. Kenapa saya kata seperti itu? Di PRU akan datang, kita akan menerima padahnya. Apa dia? Contoh-contohnya. Kenapa PAS banyak kerusi hari ini? Kerana itulah faktornya. Jadi amat berbahaya jika kerajaan yang ada hari ini tidak membendung isu permainan yang sangat resis, yang sangat tajam dimainkan oleh pihak pembangkang yang tidak bertanggungjawab ini. Maka kita akan menerima masalah. Jadi perkara ini perlu dijantas daripada awal. Dan saya harap pihak-pihak berkuasa, contoh seperti JKOM yang memainkan peranan propaganda kerajaan, yang mana juga SKKM, yang mana juga KDN, harus bertindak lebih pantas. Perkara-perkara ini saya lihat hari-hari dimainkan dan seolah-olah diabaikan. Mungkin mereka ambil tindakan, tapi agak lemah saya lihat. Rakyat di bawah merungut isu ini. Bukan merungut pasal isu mereka menceritakan propaganda ini. Tetapi rakyat merungut kerana kenapa kita membiarkan perkara ini. Jadi saya tidak berapa nak ulas panjang berkenaan dengan isu ini. Tetapi perang saraf yang dimainkan oleh pihak pembangkang ini benar-benar betul-betul amat berbahaya kepada kerajaan yang ada hari ini. Kalau tidak dibendungkan, dia akan melibatkan kepercayaan pelabur dan akhirnya kita juga akan menerima mungkin seperti mana PRU ke-14 yang lalu, yang akan susah rakyat. Kerana perubahan kerajaan itu akan menonjolkan satu kelemahan yang akhirnya pelabur tidak akan berani masuk. Jadi kita harap propaganda-propaganda yang dibuat oleh pihak pembangkang ini, yang mana tidak akan mendatangkan hasil pun kepada rakyat, yang mana juga kalaupun kerajaan hari ini mereka porak-perandakan, mereka cuma ada 74 kursi. Kursi mana yang mereka nak ambil ni? Kursi daripada gua yang ada jin-jin yang ada di dalam. Daripada kalau mereka nak jatuhkan kerajaan, orang yang sama yang mereka nak ambil. Jadi tak payah mereka berbohong dengan propaganda yang berbagai-bagai. Ahli parlimen kita ni hanya ada 222 orang. Jadi kalau mereka dah ada 74 kursi, nak tubuhkan kerajaan, perlu ambil ni orang-orang yang ada dalam kerajaan hari ini. Tak kerja gila, sama aja. Kalaupun mereka letak Perdana Menteri mereka bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka tetap letak daripada kalangan mereka yang 222 orang ini. Bukan ada orang lain. Bukan boleh ambil saya ke, ambil tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar sana. Tidak. Jadi ini adalah satu kerja yang pada kita lihat, satu kerja bodoh. Mereka tidak sanggup nak menunggu 5 tahun. Jadi dalam mereka menunggu 5 tahun ni, mereka tidak sabar. Mungkin bukan kerana sebab mereka takut, ataupun bukan sebab mereka takut, sebab mereka tidak tahan. Tetapi mungkin mereka melakukan kesalahan sewaktu mereka memerintah. Jadi ini yang mereka takut, bermain perang saraf lah hari ini. Jawapannya. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang, tetapi itu hakikatnya. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang lalu gagal, tetapi hari ini bermain dengan sentimen rakyat susah lagi. Itu adalah satu perang saraf yang perlu dihentikan oleh pihak kerajaan yang ada hari ini. Saya mohon agar cepat-cepat ambil tindakan dalam isu ini. Sekian, terima kasih.